Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kumpulan kami akan membentangkan laporan inovasi pusat 3X untuk Konvensyen Inovasi Pembelajaran iaitu KIPIK 2022. Anjuran Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Raja Melewah. Jadi kumpulan kami, rektor, bermotokan hidup ibarat roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Nur Alia Insyirah, dan Sakinah Eliana, Wan Puteri Nur Zafirah dan Muhammad Izzat Azhari. Jadi kami daripada kumpulan PPISMP DMMB 2, 9 Jun 2022. Seterusnya. Seterusnya dipersilakan Sakinah untuk membentangkan. Okey, pertama ialah daripada fasa 1 iaitu problem. Yang pertama ialah W iaitu what. Masalah yang kami dapati ialah murid mengalami masalah membaca apabila diminta untuk membaca teks di dalam buku teks. Apa bukti yang kami bawa ialah kami telah membina satu Google Form untuk menjalankan soal selidik tentang minat belajar pelajar menggunakan buku ataupun secara digital. Dan berikut merupakan keputusan yang kami dapati daripada Google Form tersebut. Berdasarkan keputusan itu, sememangnya jelas bahawa murid berasa bosan dan tak tertarik untuk menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Murid-murid lebih cenderung untuk memilih menggunakan buku digital. Berikut merupakan pautan Google Form kami. Antara soalan-soalan yang kami letakkan ialah yang pertama, saya gemar membaca buku teks. Jika dilihat, lebih banyak yang memilih setuju daripada tidak setuju. Kemudian soalan, saya seronok belajar membaca dengan menggunakan buku teks. Daripada keputusan tersebut, kebanyakan murid tidak bersetuju untuk belajar membaca menggunakan buku teks. Soalan seterusnya ialah saya rasa buku teks mudah untuk dibaca. Majoriti menjawab tidak setuju. Kemudian saya rasa buku teks sangat menarik. Berikut merupakan keputusan yang menunjukkan jelas sekali bahawa buku teks tidak menarik kerana peratus perbezaan sangatlah tinggi. Kemudian saya seronok belajar membaca secara digital. Kebanyakan murid bersetuju untuk membaca secara digital. Kemudian saya suka membaca buku digital daripada buku teks. Seluruh pelajar yang menjawab Google Form ini bersetuju untuk menggunakan buku digital daripada buku teks. Kemudian saya berasa bosan belajar membaca menggunakan buku teks. Keputusan juga menunjukkan bahawa pelajar-pelajar bosan belajar menggunakan buku teks. Dan kemudian saya ingin belajar menggunakan bahan digital. 100% pelajar bersetuju untuk menggunakan bahan digital ini. Jadi berikut merupakan keputusan yang kami dapati. Kemudian beralih kepada why. Kenapa masalah ini berlaku? Masalah membaca ini berlaku disebabkan murid kurang berminat belajar dengan cara yang sama. Kesannya murid tidak dapat menguasai kemahiran membaca kerana tidak berminat lagi untuk belajar menggunakan buku sahaja. Jika dilihat masalah ini berada di zon mana? Masalah ini berada di zon biru. Dia berada dalam kawalan iaitu dalam kategori kontrol. Kemudian beralih kepada implikasi. Apa yang akan berlaku sekiranya tidak diatasi masalah ini? Apa yang akan berlaku ialah murid semakin tidak gemar belajar kerana merasakan bahawa belajar itu membosankan. Keadaan ini akan menyebabkan murid tidak dapat membaca sehingga mereka beralih masuk ke tahun lain. Berkemungkinan besar bahawa bila beralih kepada tahun 6, mereka masih tidak dapat menguasai kemahiran membaca ini. Beralih kepada level iaitu peringkat. Masalah ini berada dalam masalah DO iaitu berada dalam masalah dalam organisasi yang boleh dikawal lagi. Kemudian kita beralih pula kepada fasa 2. Apabila dikaitkan dengan DSKP, mengikut standard kandungan, murid perlu membaca karya sastera yang diberikan. Apabila murid mengalami masalah untuk membaca, maka standard kandungan dan standard pembelajaran yang kami letakkan itu tidak dapat dikuasai oleh murid. Beralih kepada punca, kenapa masalah ini terjadi? Berpunca disebabkan murid berasa bosan belajar menggunakan cara dan juga bahan yang sama. Subjek yang kami jadikan dalam masalah ini, iaitu kumpulan sasaran kami, ialah murid tahun 2 untuk menjadikan, maafkan saya,
kami menjadikan murid tahun 2 sebagai kumpulan sasaran kumpulan kami. Murid tahun 2 ini merupakan golongan yang awal untuk belajar membaca dengan memastikan mereka belajar dari awal. Semestinya kemahiran membaca akan dapat diperolehi oleh murid-murid sebelum mereka melonjak ke tahun yang seterusnya. Objektif masalah ini untuk kami atasi ialah untuk memastikan murid tahun 2 menguasai kemahiran membaca. Kemudian memastikan murid tahun 2 dapat membaca teks yang diberikan dengan lancar. Dan yang terakhir, objektif yang kami inginkan ialah menjadikan inovasi yang dilakukan ini menarik perhatian murid untuk belajar. Soalan yang kami ajukan ialah, bagaimanakah inovasi yang dilakukan ini dapat memastikan murid tahun 2 menguasai kemahiran membaca? Seterusnya, bagaimanakah inovasi yang dilakukan dapat memastikan murid tahun 2 dapat membaca teks yang diberikan dengan lancar? Dan soalan terakhir yang kami letakkan ialah, bagaimanakah inovasi yang dilakukan ini dapat menjadikan murid berasa tertarik untuk belajar? Jadi itu sahaja daripada saya. Saya teruskan lagi dengan ahli kumpulan saya yang seterusnya. Baiklah, sekarang saya akan mengambil alih daripada fasa yang ketiga. Fasa ketiga merupakan fasa Suggest, Cherry Sauce and Moss. Cherry Sauce, yang pertama, kategori. Kami memilih kategori digital. Kami menggunakan aplikasi yang dipanggil CodeSpace untuk menarik minat pelajar untuk mula membaca. Sesetengah pelajar mungkin akan berputus asa. Maka kami mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik seperti mencipta tapak pembelajaran secara dalam talian yang berkonsepkan pagar sesat. Kami juga memasukkan bahan rancangan seperti lagu kanak-kanak supaya mereka lebih cepat belajar. Yang seterusnya, mudah. Kami berpendapat bahawa inovasi yang telah kami lakukan, yang telah kami hasilkan adalah mesra pengguna dan mudah. Hal ini kerana ia tidak begitu rumit untuk digunakan oleh pelajar sasaran iaitu pelajar darjah 2. Untuk radikal pula, inovasi yang kami hasilkan adalah bersifat wow kerana pelajar akan menerokai pelbagai laluan untuk keluar dari pagar sesat. Seterusnya, interesting. Inovasi yang kami hasilkan adalah menarik kerana kami menerapkan penggunaan pelbagai bentuk agar dapat menambah pengetahuan pelajar tentang bentuk yang ada. Selain itu, ia juga selamat. Produk akhir yang kami hasilkan adalah selamat dan tidak memudaratkan para pelajar kerana segala yang dimasukkan adalah berlandaskan di SKP dan sesuai untuk pelajar yang kami target iaitu pelajar darjah 2. Lain-lain, antara ciri-ciri yang dapat menarik pelajar kami adalah kami meletakkan beberapa orang yang sedang menari ketika lagu kanak-kanak ataupun bahan rancangan itu dimainkan agar mereka berasa selesa dan mula menghayati lagu tersebut dengan tarian. Berikut merupakan lakaran inovasi kami. Seperti yang boleh dilihat, terdapat 3 bilik, bilik 1, bilik 2 dan bilik 3. Di bilik 1 menerangkan tentang DSKP yang akan dipelajari oleh pelajar tersebut. Dan di laluan-laluan yang akan pelajar masuki ada bentuk-bentuk yang kami lakukan supaya mereka mula terdedah tentang bentuk yang ada. Bilik kedua merupakan bilik untuk bahan rancangan dimainkan. Bilik ketiga merupakan jalan keluar setelah mereka mengharungi laluan berliku tersebut. Seterusnya, MOS. Yang pertama, kos RM1. Inovasi ini tidak memerlukan apa-apa kos tambahan kerana kami hanya menggunakan apa yang disediakan secara percuma oleh peneraja aplikasi. Dan apabila pautan dikongsikan kepada pelajar, pelajar boleh mengakses inovasi yang kami hasilkan secara terus dan tidak memerlukan apa-apa bayaran. Keberhasilan pula, kesan daripada inovasi ini, murid-murid dapat meningkatkan kepercayaan diri dengan menyanyi. Selain itu, murid dapat mengenali bentuk-bentuk yang terdapat dalam inovasi kami ataupun di dalam bahan rancangan kerana kedua-duanya mempunyai bentuk yang sama. Akhir sekali, murid dapat mencapai standard pembelajaran yang telah ditetapkan selaras dengan aktiviti membaca yang dilakukan. Seterusnya, sumber. Dalam proses kerja, kami memerlukan 4 orang untuk menyediakan bahan inovasi dengan berjaya. Apabila bahan kami telah siap, kami mendapati bahawa seorang pun boleh menggunakan bahan inovasi dengan berkesan. Sebagai contoh, seorang pelajar boleh menggunakan inovasi yang kami hasilkan secara berseorangan. Masa pula, apabila menggunakan inovasi kami percaya bahawa masa dapat dijimatkan kerana tidak menggunakan buku teks.
umum mengetahui bahawa buku teks merupakan buku yang agak tebal untuk dipelajari oleh murid yang baru belajar, iaitu murid darjah 2. Di dalam bahan inovasi kami telah meringkaskan perkara yang terdapat dalam buku teks dan memfokuskan kepada sesuatu bahan yang menarik atau digelar didik ibu. Sekian daripada saya. Saya serahkan penerangan seterusnya kepada Muhammad Izzat. Okay, bagi penerangan seterusnya, iaitu penerangan fasa 4 iaitu action. Jadi MBFRM, M, material. Jadi bahan yang digunakan bagi menghasilkan inovasi ini adalah bahan digital iaitu menggunakan aplikasi CoSpace yang berkonsepkan permainan bagi menarik perhatian murid-murid. Aplikasi ini membawa murid-murid belajar sambil bermain dalam dunia maya dengan menggunakan komputer riba, telefon pintar atau virtual reality VR. Jadi kemudian bagi huruf B, bina. Pembinaan prototipe 1 di mana kami membina permainan konsep maze atau pagar sesat yang mempunyai laluan berliku serta 3 stesen. Permainan ini juga berkonsepkan rumah hantu di kawasan Mesir Purba. Pada stesen yang pertama, murid-murid diminta untuk membaca serta memahami konsep standard pembelajaran dan standard kandungan yang digunakan bagi inovasi kemahiran membaca ini. Kemudian murid-murid juga diminta untuk membaca bahan bacaan iaitu lirik lagu. Mengantuknya umumnya. Kemudian diselitkan juga laluan-laluan yang akan membawa murid-murid ke stesen yang salah bagi menarik murid-murid untuk bermain sambil belajar. Kemudian pada stesen yang kedua, murid-murid diminta untuk melihat video yang disediakan. Murid-murid juga diminta untuk mengikut gerak-geri tarian lagu dan menyanyikan lirik lagu dalam video. Pada stesen yang terakhir, pelajar diminta untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan berdasarkan bahan bacaan. Hal ini bagi mengenal pasti tahap kefahaman murid-murid. Kemudian bagi huruf F iaitu maklum balas, feedback, menggunakan inovasi PMI plus minus improvement. Plus iaitu maklum balas tentang kekuatan prototipe 1 adalah tentang permainan berkonsep maze yang mencabar dan berjaya menarik perhatian individu. Kemudian minus di mana maklum balas tentang kelemahan prototipe 1 adalah di mana permainan ini masih belum lengkap, tiada maklumat bahan bacaan, tiada video dan tiada soalan pemahaman. Kemudian permainan maze ini tidak dapat dimainkan dengan sebaiknya oleh sebab dinding yang boleh ditembus. Kemudian improvement, maklum balas tentang aspek penambahbaikan prototipe yang pertama ini adalah prototipe perlu dilengkapkan dengan bahan-bahan pada setiap stesen untuk bermain. Kemudian R, rebuild, bina semula. Jadi kami membina semula dengan bahan-bahan setiap stesen dilengkapkan, video diletakkan pada stesen kedua, 10 soalan diletakkan pada sesi yang terakhir dan dinding diperbaik pulih. Bagi feedback atau maklum balas bagi pembinaan semula itu, kelemahannya adalah di mana video tidak dapat dimainkan apabila ditekan. Dan kami membina semula dengan memasukkan video menggunakan proses pengekodan yang betul. Jadi, manual penggunaan M. Murid-murid memasuki medan permainan CoSpace yang disediakan. Yang kedua, murid-murid mengikut laluan yang disediakan semasa memasuki kawasan pameran. Yang ketiga, murid-murid perlu membaca dan memahami bahan bacaan yang disediakan pada sesi yang pertama. Yang keempat, murid-murid perlu mencari laluan yang betul ke stesen yang seterusnya. Yang kelima, pada stesen yang kedua ini, murid-murid perlu klik pada video tersebut bagi memainkannya. Murid-murid dikehendaki mengikut dan menyanyikan lagu tersebut sambil membaca lirik yang tertera pada video. Kemudian murid-murid menjawab soalan yang disediakan semasa melalui sesi yang seterusnya. Klik pada soalan yang ada di laluan tersebut bagi mendapatkan soalan. Klik pada orang yang ada di laluan tersebut bagi mendapatkan soalan. Klik pada jawapan yang betul dan teruskan perjalanan anda ke stesen yang seterusnya setelah menjawab soalan-soalan yang diberikan. Jawab 9 soalan pemahaman dan permainan tamat. Seterusnya saya serahkan perbincangan ini kepada Muhammad Izzat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang fasa 5 iaitu reflect. Dalam reflect ini terdapat 3 perkara iaitu outcome, impact dan juga effectiveness. Pada sudut outcome pula, outcome ialah keberhasilan ataupun hasil daripada produk yang dihasilkan. Dalam keberhasilan inovasi yang kami hasilkan ini,
Kesan jangka pendek yang kami dapati ialah pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran membaca dengan baik. Perkara ini dapat dibuktikan dengan baik melalui respon pelajar terhadap soalan yang disediakan di dalam aplikasi pembelajaran tersebut. Pelajar-pelajar ini dinilai melalui dua jenis senarai semak, iaitu yang pertama soalan objektif dan yang kedua soalan subjektif. Dua bentuk soalan yang digunakan pakai ini berdasarkan lirik lagu yang telah pelajar baca dan nyanyikan semasa proses pembelajaran virtual mereka di dalam aplikasi ini. Bagi memastikan dengan lebih relevan kemahiran membaca dalam kalangan pelajar ini, kumpulan kami telah menyediakan analisis berbentuk Google Form. Jadi perancangan kaedah ini mampu mengumpulkan data pelajar dengan lebih tepat serta menjadi instrumen yang kukuh dari aspek pemerhatian dan analisis dokumen. Jadi untuk yang seterusnya ialah impak. Impak ni adalah kesan jangka masa yang panjang pula. Berdasarkan penilaian yang kami jalankan sebelum ini, kami menjagakan inovasi ini bakal terus digunakan pada masa akan datang. Hal ini kerana pemerhatian dapat kami lihat semasa aktiviti ini dijalankan ialah murid-murid berasa sangat gembira menggunakan pembelajaran virtual ini berbanding proses PDP yang menggunakan buku semata. Mereka bukan sahaja belajar semata-mata, malahan turut dapat berhibur di dalam aktiviti yang mereka jalani. Selain itu, inovasi ini turut dapat disesuaikan menggunakan standard yang lain. Inovasi ini juga berkesan untuk dijalankan di mana-mana sahaja dengan berbekalkan peranti digital. Hal ini menjadikan sesi pembelajaran pelajar mampu dilaksanakan dengan berkesan tanpa sebarang alasan. Dan yang terakhir untuk sudut ini ialah effectiveness, iaitu keberkesanan. Berdasarkan data outcome yang telah diperoleh daripada dua bentuk analisis yang dijalankan sebelum ini, dapat disimpulkan di sini bahawa inovasi yang telah kami jalankan terhadap pelajar sekolah ini berdasarkan satu standard yang digunakan ialah sangat berkesan. Pelajar bukan sahaja dapat menguasai kemahiran membaca, malahan mereka akan terus mengaplikasikannya di mana sahaja mereka berada, terutamanya di luar waktu persekolahan. Dan fasa 5 yang terakhir iaitu 3X. X yang pertama ialah extend, iaitu replication and sharing. Inovasi yang kami lakukan ini digunakan oleh ramai guru kerana inovasi yang dilakukan sememangnya membantu murid untuk semangat belajar dan menguasai kemahiran membaca. Dan X yang kedua itu extra. Extra itu research. Kumpulan kami membuat kajian tambahan secara bersemuka. Kumpulan kami telah meminta 2 orang murid tahun 2 untuk menguji keberkesanan inovasi yang telah dilakukan oleh kumpulan kami. Murid tersebut menggunakan inovasi yang dilakukan oleh kumpulan kami dan didapati tahap kemahiran baca murid itu meningkat. Berdasarkan ujian keberkesanan inovasi yang kami lakukan, murid tersebut juga tidak berasa bosan untuk belajar membaca kerana mereka dapat membaca sambil bermain aplikasi tersebut. Berikut merupakan pautan hasil rakaman ujian keberkesanan inovasi yang telah dilakukan oleh kumpulan kami terhadap 2 murid tahun 2. Video tu boleh tengok dekat link YouTube yang ada di laporan kami. Dan yang terakhir sekali ialah X yang ketiga, iaitu extraordinary, iaitu copyright. Inovasi yang dilakukan oleh kumpulan kami tidak didaftarkan hak ciptanya. Jadi sesiapa je boleh copy. Dan inovasi lagi tambah baik lagi. Jadi sedemikian rupalah laporan daripada ahli kumpulan kami. Seterusnya saya serahkan kepada
rakan seperjuangan saya lain? Mungkin saudari Sakina boleh memainkan video Yelah. ujian terhadap dua orang murid. Maafkan kami, jadi bulan kami akan teruskan dengan pertunjukan video CoSpace yang kami telah lakukan. Yang kami telah berikan kepada dua orang pelajar tersebut. Untuk video dua pelajar tersebut boleh dilihat di YouTube. Manakala yang saya akan tunjukkan ini adalah hasil inovasi yang pernah kami lakukan. Okey, jadi ini adalah pada permulaan video game yang kami buat. Murid boleh menekan button untuk bermain. Jadi biar saya mainkan. Murid boleh pergi ke stesen yang pertama, iaitu stesen di mana murid akan membaca lirik lagu. Di sini terdapat lirik lagu yang boleh dibaca sebelum murid pergi ke stesen 2. Sekejap ya. Okey. Di sini terdapat banyak lorong di mana murid perlu mencuba setiap lorong untuk mendapatkan laluan ke stesen yang kedua. Setiap lorong yang murid, jika murid tersalah lorong, mereka akan berjumpa dengan pelbagai bentuk mumia di mana seperti diberitahu tadi, CoSpace kami ini bertemakan rumah hantu. Berikut merupakan stesen 2. Sabar ya. Stesen yang kedua ini terdapat ramai orang menari dan video lagu boleh dimainkan. Untuk keluar pada bilik ini terdapat pelbagai jenis patung. Jadi mereka perlu menekan patung ini untuk menjawab soalan. Contohnya seperti siapakah yang mengantuk? Jawapannya B, mumia. Apabila disamikan jawapan akan keluarlah Betul. tidak. Dan keluar juga suara seperti yang anda dengar tadi. Untuk pergi ke bilik ketiga, murid perlu mencari jalan yang seterusnya. Sepanjang jalan tersebut, terdapat pelbagai jenis patung yang mengandungi pelbagai jenis soalan. Alamak. Jadi inilah stesen 3. Di mana stesen 3 ini menunjukkan soalan pemahaman, 5 soalan pemahaman yang berbentuk mudah dan juga 5 soalan pemahaman yang berbentuk mencipta. Selepas menjawab soalan ini, murid boleh keluar daripada bilik tersebut. Dengan menjawab 10 soalan ini, maka selesailah tugas mereka dalam permainan ini. Jadi itu saja yang dilakukan oleh kumpulan kami dalam membentuk kemahiran membaca dalam kalangan murid-murid. Saya serahkan semula kepada ketua kumpulan kami iaitu Alia Insyira. Jadi sekian saja pembentangan laporan pusat 3X kami. Jadi
Sekian, terima kasih.